اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Allahumma alimna ma jahilna ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang Tuhan jahil. Bagatirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbalan, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki bersampai. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkam tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagilah hidayah pada kami jalan yang lurus, jalan yang telah kamu bagi nikmat kepada mereka yang terdahulu, bukan dari kalangan orang yang sesat, dan bukan dari kalangan orang yang dibenci, dan bukan dari kalangan orang yang sesat. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat yang terakhir. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada pagi ini kita bertemu di pusat tarbiyah kita ni, dan tadi alhamdulillah, terima kasih pada Abu Waiju YB, alhamdulillah kita untuk ada satu program kita anjurkan, iaitu kuliah hari Sabtu. Selalunya di Kelantan ni dia selalu buat ceramah hari Jumaat, tapi hari ni kita buat hari Sabtu. Di Kelantan tak macam di Selangor suruh cuti hari Sabtu, hari Ahad. Tapi di Kelantan ni hari Jumaat, hari Sabtu. Tukar sikit lah. Kalau ikut betulnya hari Jumaat patut cuti, sebab hari Islam ni hari Jumaatnya hari berhimpun. Tapi di Selangor dia tak, mungkin lama lagi kot nak tukar. Wallahu a'lam. Sebab kita di Kelantan ni kita merintah cara Islam, tapi di Selangor tu kita baru ambil Pakatan Rakyat, baru ambil. Nak boleh faham orang bukan Islam tentang Islam satu kerja tak? Kalau boleh faham, alhamdulillah lah. Mudah-mudahan betul lah. Dan alhamdulillah, bila kita di Kelantan ni kita jadikan hari Jumaat hari mengaji. Lepas tu kita nak tambah selagi mungkin lah, kita usaha nak jadikan hari Sabtu ni pula sebagai hari mengaji pula, insyaAllah. Mudah-mudahan lah usaha kita ni diterima oleh Allah SWT, insyaAllah. Cuma pada pagi ni insyaAllah hamba dia jemput pada hari ni, nak cadang, nak kecek, nak suruh kuliah tafsir Quran, Al-Quran. Tafsir Al-Quran ni cadang mula daripada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni surah kita wajib baca. Jadi bila kita wajib baca setiap kali sembahyang, kita kena faham tentang surah Al-Fatihah. Sebab kalau tak faham surah Al-Fatihah, lagu mana kita nak sembahyang tu khusyuk. Sembahyang nak khusyuk. Tapi khusyuk macam mana nak bagi kita khusyuk sembahyang? Tak ada cara lain. Kalau kita nak khusyuk sembahyang, kita kena faham apa kita baca. Ramai hari ni orang boleh sembahyang, tapi dalam ramai orang sembahyang tu berapa ramai khusyuk. Dalam ramai-ramai tu pula berapa banyak orang sembahyang ni Allah Ta'ala terima sembahyang dia. Jadi muka gini ni kita kena fikir. Lebih-lebih lagi kita ni orang Islam. Surah Al-Fatihah ni, kalau kita tengok dalam kitab-kitab tafsir, dia besar sebenarnya kelebihan dia. Kalau kita orang ngaji tafsir lah, kalau orang ngaji sungguh, orang ngaji tafsir ni, surah Fatihah tu, kalau buka kitab tafsir sampai 25 nama dia ada. Fatihah saja, surah Fatihah tu dia ada 25 nama. Kalau orang ngaji, hamba ni ngaji tafsir di Pakistan, ngaji tafsir. Tok guru hamba tu Maulana Nasr Wali Khan nama. Dia ni ngajar Fatihah ni punya panjang dia ulang. Dia hurah tentang surah Fatihah ni start daripada pagi sebab mana punya panjang koraya dia tu. Di Pakistan ni dia ngaji tak serupa kita di Malaysia. Dia ngaji start daripada lepas subuh. Dia kubel dah gitu. Dia kubel siapa pukul 9 berhenti makan.
Lepas tu lepas makan tu pukul 10 kubur pula. Berhenti pula Zuhur pukul 12. Lepas dah rehat mutak. Lepas tu main Zuhur, main Zuhur pukul 2 sambung pula ngaji pula berhenti asar tepat. Lepas tu main bola. Lepas tu sambung pula lepas goreng berhenti nunggu 11 malam. Kurang satu surah. Tengok kita kalau orang lagu tu gak, oh alim besar, alim kabir, ngerti sungguh kita suruh tengok. Tu gambar ni dia orang aku tengok tu nama saja tak ambil 3-4 je. Nama saja. Sebab apa? Sebab surah tengok ni dia ulama tafsir dia berbual 25 nama surah tengok. Antara nama bagi surah tengok ni antaranya adalah asyifa, ubat. Ngubat. Kita ni ngubat je pada doktor sama je. Rupa-rupa ada cara lain nak ubat. Itu dengan baca Quran. Zaman dulu tak ada doktor. Zaman Nabi Muhammad SAW kan ada doktor. Jadi bila tak ada doktor lagu mana nak ubat? Antaranya adalah baca surah Al-Fatihah. Ambil air segelas, tengok dalam tu. Lepas tu minum segar molek-molek. Dia berlaku. Ada satu kes berlaku pada zaman Nabi SAW dulu berkait dengan seorang sahabat radhiyallahu anhu. Dia di satu hari jalan pergi di satu perkampungan orang Yahudi. Zaman Nabi SAW dulu, Nabi Muhammad SAW buat kerajaan dengan orang Yahudi. Waktu duduk gel-gel tadi, supaya di Selangor ni gel-gel dengan Dr. Datuk Asadi. Yang kata sebenarnya mereka ni bergabung dengan DAP ni tak betul buat kerajaan. Kata dia lah. Dia kata buat apa tak betul, sebab mana boleh gabung dengan DAP. DAP ni kapal. Dia bilang betul lah. Kalau hamba jawab ni ya, Nabi Muhammad SAW masa buat kerajaan dulu gabung Yahudi. Yahudi ni bukan kecil Yahudi, 3 Yahudi. Dia dalam kerajaan Nabi SAW tu ada 3 Yahudi besar. Yang pertama ni Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah. 3 Yahudi yang ada dalam kerajaan Nabi SAW. Betul. Okey. Tak. Jadi bila Nabi SAW masuk Madinah, kita dah baca orang tersebut Nabi SAW ni katanya dia ada piagam Madinah, Sahifah Al-Madaniyah. Nabi Muhammad SAW ni buat piagam. Kita tak tahu apa dia piagam. Kita bisa dengar piagam. Orang kita dah raya piagam-piagam ni perlembagaan. Piagam ni adalah surat perjanjian. Surat perjanjian antara Nabi SAW dengan kerajaan Madinah pada masa itu. Masa Nabi SAW masuk Madinah ni, orang Islam tak ramai. Orang Islam hanya 30%. Tak ramai. Kalau kita ni sebuah ni, Pos Selangor, sebuah Johor, Pulau Pinang lah, tu koyolok 30% orang Islam. 70% ni tidak Islam. Jadi bila Nabi SAW masuk, Nabi Muhammad ni tak pasal-pasal dilantik jadi ketua kerajaan, Perdana Menteri lah bagi kita orang. Jadi Perdana Menteri Nabi SAW. Jadi masa Nabi Muhammad masuk, orang Islam tak ramai. Orang Islam tak ramai. Lagu mana Nabi Muhammad SAW buat ni? Apa satu tahap kerajaan dia boleh. Itu akan bisa Nabi SAW. Ambo cerita kiri teringat masa satu program di Selangor. Hak anjur ni Dr. Maria. Saya Dr. Gini kena. Dr. Maria, dia parlimen dia tu di Kota Raja. Dr. Maria ni dia pelik sikit tempat dia. Antara hak benda yang dia buat ni, dia tiap tahun dia akan buat iftar bersama kaum Hindu. Buka puasa bersama kaum Hindu Selangor. Sebab ibu ramah Dr. Maria ni pun undi dia dengan orang Hindu undi. Jadi bila dia buat iftar, dia buat tazkirah bersama kaum Hindu. Ambo 2 kali kena pergi ceramah depan Hindu. Pening kita nak kecek apa tu depan Hindu. Kecek depan orang Islam senang. Bila dia puasa ni, cerita pasal puasa, cerita pasal buka puasa, boleh kan? Kita tak boleh makan, boleh. Depan Hindu kecek Hindu, tak mana siapa. Tapi depan Hindu ni, orang panggil kecek juga. Kita kecek adalah kecek pasal keadilan Islam, cerita sirah Nabi. Dok teringat orang Hindu ni, dia ni boleh respect dengan orang. Apa satu tahap ni semua orang ni Hindu ni dia orang kagum dengan orang ni. Sampai satu tahap dia anggap orang tu Tuhan. Ni Hindu, ni cara memikir Hindu. Jadi kita dah memikirlah ramai-ramai manusia ni yang paling molek sekali Nabi Muhammad SAW. Jadi cerita Nabi Muhammad itu bogeng-bogeng kubek parok kita itu cerita Nabi. Cerita-cerita Nabi tu habis daripada ceramah tu. Sementara buka puasa tak ada seorang Hindu bagi buah. Mari duduk tepi piambul buah. Kita kecek. Dia kata lah saya respect dengan Nabi Muhammad kata dia.
Saya respect dengan Nabi Muhammad. Kita kejut, mana itu ni. Dia boleh respect dengan Nabi Muhammad SAW. Dia kata apa? Dia kata Nabi Muhammad SAW ni, dia masuk dalam kerajaan Madinah, orang Islam 30%. Hindu tu ya, kita terkejut. Hindu tahu. Hindu di Selangor boleh tahu. Orang Islam ni masuk Nabi Muhammad masuk Madinah ni, orang Islam ni 30%, 70% tidak Islam. Jadi dia kagum Nabi Muhammad, 30% hak Islam, hak 70% bukan Islam. Kerajaan itu selamat. Boleh nak kata tak bal. Hak Malaysia ni kata orang Islam apa bal. Kata Hindu tu. Tu menung kita ni. Lepas tu dia dah puji-puji mari sore saya dengar tu dia kata, "Ustaz, hak ni dia amat dah. Dia masih apa ni abang dia masih Islam." Baik kata dia. Abang dia masih Islam. Kamu boleh tanya lah. Oh, dah abang masih Islam, bila masih Islam? Mak ini dia jawab Hindu. Dia kata apa? Hidayah tak sampai lagi. Hindu kata begitu. Tak cerita Hindu Syekh. Kadang-kadang Hindu tu pengen Islam begitu. Ada satu king cerita, satu king hal lain. Masa tu pilihan raya di Matapau, Anwar Ibrahim satu tanding. Abang masa tu pergi Matapau ni dengan seorang budak Melayu, seorang lagi budak Hindu. Budak India pergi naik kereta sampai di RNR Tapah. Berehat metang nak semaya. Saya ni tak semaya budak ni, budak Melayu kita ni. Nama Andy, di Imaya. Dia kata tak apalah, semaya lah, aku naik seorang kat sini. Kita malah asal kamu mah semaya. Mati kafir pun kat aku. Kita jawab kamu. Jadi kita pergi semaya. Lepas maya, lepas maya perhati apa, ni ada maya belakang. Tadi buat saya maya, tengok maya dulu. Apa? Masa jalan balik dia royak. Dia kata asalnya buat saya maya. Tapi sayang kita tu lah Hindu. Hindu nama Deva, sayang. Dia kata apa? Dia kata, mu pergi semaya lah, ustaz semaya. Kalau mu tak semaya, kita jadi kafir. Hindu kata kawan ni. Kawan ni malu ke Hindu pergi semaya. Tak ada pasal-pasal. Kadang-kadang kita ni benda juga making ke pupuk Hindu. Yang pupuk Hindu ni kadang-kadang dia behar Islam kita lagi.